Akhirnya bila dia kembali ke istana dan bila berhadapan dengan ahli sihir, menteri-menteri dan Raja Tubak sendiri, Ghulam berkata, nampaknya kamu semua memang bersungguh-sungguh nak membunuh aku. Kalau betul-betul kamu nak bunuh aku, ada syaratnya. Yang paling penting syarat tersebut, upacara pembunuhan tersebut mesti dilakukan di tempat dan di dataran yang terbuka dan disaksikan oleh seluruh penduduk di sini. Bagaimana caranya? Caranya ialah aku akan diikat dan diletakkan di tiang salib, kemudian kamu ambil busur dan anak panah, panahlah betul-betul dan tepat di antara kedua pelipis mata aku. Maknanya panah betul-betul ya tak tengah dahi. Kamu setuju atau tidak? Selagi kamu tak setuju, kamu buatlah apa cara sekalipun, aku tetap akan hidup macam hari ini. Jadi sebab terlampau nak bunuh, ikutlah syarat budak tersebut. Pada hari yang telah ditetapkan dan ditentukan, maka dikumpulkanlah orang-orang negeri dan kampung tersebut untuk menyaksikan upacara pembunuhan tersebut. Lalu dia diikat dan diletakkan di tiang salib. Dan arahan tadi ialah supaya dipanah. Jadi diambil busur dan ambil anak panah. Bila Raja Tubak tuing, syuting betul-betul dekat alis dua mata tadi dan dilepaskan dengan laju. Tiba-tiba bila sampai saja dekat dengan dahi itu, berdengar jatuh. Anak panah tu jatuh. Bukan kata kena takluk, bukan kata kena kepal, tak kena pun. Berat sampai itu, dekat jatuh depan budak tu. Tak puas hati, ambil anak panah yang kedua, tarik sekali lagi, lepaskan. Lepaskan pun berlaku macam tu. Bila tak sampai, berdengar jatuh. Tak puas hati, ambil yang ketiga. Bila ambil yang ketiga, ditarik sekali lagi, kali ini dengan lebih jauh ke belakang, dilepaskan dengan laju. Begitu jugalah, perang sampai depan, berdengar jatuh. Kamu kata tadi, cara nak bunuh kamu, ambil busur, ambil anak panah, panah. Aku dah syuting tepat-tepat 3 kali, tapi tak kena pun. Dia kata ada satu lagi syarat yang terakhir. Syarat terakhir ni, cara untuk bunuh aku ialah bukan menggunakan anak panah milik sesiapa pun, kecuali aku akan mati di tangan anak panah milik aku sendiri. Jadi kamu ambil anak panah milik aku, letakkan di busur kamu dan tarik. Bila tarik sebelum lepas, sebutlah Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah Tuhan kepada budak ini, kamu lepaskan anak. Jadi ambil anak panah ghulam tadi, letak di busur, tarik. Raja Tubak pun sebut Bismillahirrabbilghulam, lepas, kena tepat di atas dahi. Bila kena, keluarlah darah dan dia mati dengan cara kehilangan darah yang banyak. Dan bila cara dia mati ni berlaku demikian, dan nak bunuh dia pun kena sebut nama Allah, disebut oleh raja yang mengaku Tuhan. Bila hadut tengok ramai-ramai ni, tengok demikian, apa berlaku? Maksudnya fitnah budak yang ini bawa akan jadi lebih besar dan hebat selepas dia meninggal, yang menyebabkan hampir 20,000 penduduk pada waktu tersebut bertukar daripada mengakui ketuhanan Tubak kepada beriman dengan agama dan akidah baru sama seperti Ghulam ni. Sebab apa? Sebab bila dia tengok raja dia sendiri pun terpaksa sebut Bismillahirrabbilghulam, barulah mati. Jadi raja ni ingatkan beres dah dengan mati budak ni. Apa fitnah dia bawa tu lagi besar. Maksudnya 20 orang ni duduk depan dia ni, nak beriman dengan agama dan akidah baru. Jadi rasa nak marah ni, arahkan tentera supaya menggali lubang yang besar, menggali parit yang dalam, kemudian dicurahkan minyak. Lalu muncullah api yang besar, api yang kuat, api yang marah. Lalu ditolaklah ke semua 20 orang yang baru berimani dalam api, dibakar hidup-hidup. Bila dibakar hidup-hidup, dalam 20,000 orang ni, yang mati cuma 19,999. Seorang tu dia dan bukan naik. Dia bukan naik, dia dan lari. Yang inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi dalam surah Al-Buruj. Wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Inilah kisah ashabul ukhdud ni. Al-Quran sebut tu, wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud.
Ashabul ukhdud bermaksud ahli-ahli parit. Inilah yang Quran cerita tu, ashabul ukhdud, inilah kisah dia. Matinya orang-orang yang beriman pada waktu tersebut. Walaupun agama pada waktu tersebut ialah agama suci, tulen dan murni daripada Nasara. Sebelum kedatangan dan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila dia kembali ke istana dan bila berhadapan dengan ahli sihir, menteri-menteri dan Raja Tubba sendiri, Ghulam berkata, nampaknya kamu semua memang bersungguh-sungguh nak membunuh aku. Kalau betul-betul kamu nak bunuh aku, ada syaratnya. Yang paling penting syarat tersebut, upacara pembunuhan tersebut mesti dilakukan di tempat dan di dataran yang terbuka dan disaksikan oleh seluruh penduduk di sini. Bagaimana caranya? Caranya ialah aku akan diikat dan diletakkan di tiang salib, kemudian kamu ambil busur dan anak panah, panahlah betul-betul dan tepat di antara kedua pelipis mata aku. Maknanya panah betul-betul ya tak tengah dahi. Kamu setuju atau tidak? Selagi kamu tak setuju, kamu buatlah apa cara sekalipun, aku tetap akan hidup macam hari ini. Jadi sebab terlampau nak bunuh, ikutlah syarat budak tersebut. Pada hari yang telah ditetapkan dan ditentukan, maka dikumpulkanlah orang-orang negeri dan kampung tersebut untuk menyaksikan upacara pembunuhan tersebut. Lalu dia diikat dan diletakkan di tiang salib. Dan arahan tadi ialah supaya dipanah. Jadi diambil busur dan ambil anak panah. Bila Raja Tubba twing, shooting betul-betul dekat alis dua mata tadi dan dilepaskan dengan laju. Tiba-tiba bila sampai saja dekat dengan dahi itu, berdengar jatuh. Anak panah tu jatuh. Bukan kata kena tanduk, bukan kata kena kepal, tak kena pun. Berat sampai itu, tidak jatuh depan budak tu. Tak puas hati, ambil anak panah yang kedua, tarik sekali lagi, lepaskan. Lepaskan pun berlaku macam tu. Bila tak sampai, berdengar jatuh. Tak puas hati, ambil yang ketiga. Bila ambil yang ketiga, ditarik sekali lagi, kali ini dengan lebih jauh ke belakang, dilepaskan dengan laju. Begitu jugalah, perang sampai depan, berdengar jatuh. Kamu kata tadi, cara nak bunuh kamu, ambil busur, ambil anak panah. Aku dah syuting tepat-tepat 3 kali, tapi tak kena pun. Dia kata ada satu lagi syarat yang terakhir. Syarat terakhir ni, cara untuk bunuh aku ialah bukan menggunakan anak panah milik sesiapa pun, kecuali aku akan mati di tangan anak panah milik aku sendiri. Jadi kamu ambil anak panah milik aku, letakkan di busur kamu dan tarik. Bila tarik sebelum lepas, sebutlah Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah Tuhan kepada budak ini, kamu lepaskan anak. Jadi ambil anak panah ghulam tadi, letak di busur, tarik. Raja Tubba pun sebut Bismillahirrabbilghulam, lepas, kena tepat di atas dahi. Bila kena, keluarlah darah dan dia mati dengan cara kehilangan darah yang banyak. Dan bila cara dia mati ni berlaku demikian, dan nak bunuh dia pun kena sebut nama Allah, disebut oleh raja yang mengaku Tuhan. Bila hadut tengok ramai-ramai ni, tengok demikian, apa berlaku? Maksudnya fitnah budak yang ini bawa akan jadi lebih besar dan hebat selepas dia meninggal, yang menyebabkan hampir 20,000 penduduk pada waktu tersebut bertukar daripada mengakui ketuhanan Tubba kepada beriman dengan agama dan akidah baru sama seperti Ghulam ni. Sebab apa? Sebab bila dia tengok raja dia sendiri pun terpaksa sebut Bismillahirrabbilghulam, barulah mati. Jadi raja ni ingat ke beres dah dengan mati budak ni. Apa fitnah dia bawa tu lagi besar. Maksudnya 20 orang ni duduk depan dia ni, nak beriman dengan agama dan akidah baru. Jadi rasa nak marah ni, arahkan tentera supaya menggali lubang yang besar, menggali parit yang dalam, kemudian dicurahkan minyak. Lalu muncullah api yang besar, api yang kuat, api yang marah. Lalu ditolaklah ke semua 20 orang yang baru berimani dalam api, dibakar hidup-hidup. Bila dibakar hidup-hidup, dalam 20,000 orang ni,
Yang mati cuma 19,999. Seorang tu dia dah bukan naik. Dia bukan naik, dia dah lari. Yang inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi dalam surah Al-Buruj. Wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Inilah kisah ashabul ukhdud ni. Al-Quran sebut tu, wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud bermaksud ahli-ahli parit. Inilah yang Quran cerita tu, ashabul ukhdud. Inilah kisah dia. Matinya orang-orang yang beriman pada waktu tersebut. Walaupun agama pada waktu tersebut ialah agama suci, tulen dan murni daripada Nasara. Sebelum kedatangan dan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.